Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kita akan teruskan pembelajaran kita pada kelas yang lepas, iaitu menentukan titik persilangan garis lurus. Okey, minggu lepas kita dah belajar menentukan persilangan menggunakan kaedah pertama, iaitu kaedah graf. Kaedah graf ni macam biasa yang kita dah belajar minggu lepas. Kita lukis graf dan lukis garis lurus dan kita tentukan titik persilangan tersebut melalui pemerhatian kita. Di mana titik tersebut. Okey, jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan teruskan cara-cara ataupun kaedah yang kedua, iaitu untuk menentukan titik persilangan garis lurus menggunakan kaedah persamaan serentak. Okey, persamaan serentak. Persamaan serentak ini kita tak perlu bina graf. Dan kita hanya buat jalan pengiraan sahaja. Persamaan serentak pula terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama kita akan belajar menggunakan kaedah pengantian dan kaedah yang kedua adalah penghapusan. Okey, baik, kita teruskan dengan kaedah yang pertama bagi persamaan serentak, iaitu kaedah penggantian. Okey, kita teruskan dengan contoh soalan. Soalan dia berbunyi, tentukan titik persilangan bagi garis lurus 2x tambah y sama dengan 5 dan garis lurus x tambah 2y sama dengan 1. Menggunakan kaedah, soalan suruh kita gunakan kaedah penggantian. Jadi kita kena gunakan kaedah penggantian. Okey, step yang pertama. Langkah yang pertama, tuliskan kedua-dua persamaan kamu. Persamaan yang diberi, 2x tambah y sama dengan 5. Garis lurus yang kedua pula, x tambah 2y sama dengan 1. Dah tulis tu, kamu labelkan. Okey, saya labelkan ini sebagai persamaan yang pertama. Dan yang bawah dia pula saya labelkan sebagai persamaan yang kedua. Okey. Ini adalah satu step yang penting. Kita labelkan. Ini persamaan pertama, ini persamaan yang kedua. Okey, langkah yang kedua pula kita teruskan dengan langkah yang kedua. Jadikan salah satu kepada bentuk umum. Bentuk umum kita apa? Bentuk umum kita y sama dengan mx tambah c. Okey, jadikan salah satu antara equation pertama dan equation yang kedua ni kepada bentuk umum, iaitu y sama dengan mx tambah c. Jadi, saya nak kamu perhatikan antara persamaan 1 dan 2, yang mana satu lebih mudah untuk kamu jadikan kepada bentuk umum? Ya, betul, persamaan yang pertama. Ya, persamaan yang pertama sebab y dia penyebut dia adalah 1, manakala persamaan yang kedua ni y dia penyebut dia 2. Jadi kita pilih equation yang pertama untuk dijadikan kepada bentuk umum. Okey, kita tulis dari equation yang pertama. Dari persamaan yang pertama, kita jadikan persamaan pertama ini kepada bentuk umum. Okey. Dari persamaan pertama, iaitu 2x tambah y sama dengan 5, kita akan dapat y bersamaan dengan negatif 2x tambah 5. Ini adalah bentuk persamaan umum bagi persamaan kita yang pertama. Kita tukarkan dia kepada persamaan umum. Jadi, dah tukarkan kepada persamaan umum, labelkan ini sebagai 3. Okey, labelkan ini sebagai 3. Okey, kita ubah tadi, yang kita ubah adalah persamaan pertama. Persamaan pertama ubah kepada bentuk umum, kita dapat equation yang ketiga. Okey. Jadi, langkah ketiga. Okey, langkah ketiga ni
jika kita ubah 1, jika awak ubah equation pertama kepada bentuk umum, yang mana kita dah buat ni, jadi masukkan 3 ke dalam 2. Ni syarat ni. Okey, situasi pertama, jika kita ubah equation pertama menjadi bentuk umum, masukkan equation ketiga ini ke dalam equation yang kedua. Sebab 2 ni kita tak sentuh. Okay, masukkan 3 ni ke dalam persamaan yang kita tak sentuh lagi. Okey. Jadi, ini syarat-syarat dia. Kalau kita ubah persamaan pertama, masukkan 3 ke dalam 2 dan sebaliknya. Jika kita ubah 2, maka 3 kita akan masukkan ke dalam 1. Okey, ini situasi yang kedua. Kalau kita ubah persamaan yang kedua tadi, contohnya saya ambil persamaan yang kedua ni, saya ubah dia kepada bentuk umum. Jadi saya kena masukkan 3 ini ke dalam persamaan 1, sebab 1 ni saya tak usik. Tapi dalam jalan kerja saya ni, saya ubah persamaan 1 kepada bentuk umum. Jadi saya masukkan 3 ke dalam 2. Jadi kita guna syarat yang pertama ni. Kita guna pakai syarat yang pertama ni. Okey, first kali kita tulis persamaan 3 kita. Persamaan 3 kita adalah y bersamaan dengan negatif 2x tambah 5. Persamaan 3 kita. Manakala persamaan 2 kita pula, x tambah 2y bersamaan dengan 1. Apa yang dimaksudkan dengan 3 ke dalam 2 ini adalah kita ambil equation ketiga, kita masukkan dia ke dalam 2. Jawab boleh lihat di sini. Equation ketiga, dia tulis y bersamaan dengan negatif 2x tambah 5. Jadi kita masukkan negatif 2x tambah 5 ni, gantikan dia ke dalam y dalam equation yang kedua ni. Ni equation kedua kita. Jadi kita ambil nilai y pada equation ketiga, kita masukkan dia, kita gantikan dia ke dalam y pada equation yang kedua. Okey. Jadi jangan ambil y sama dengan negatif 2x ni terus. Ambil yang di sebelah kanan sahaja. Di sebelah kanan sahaja untuk equation ketiga ni. Negatif 2x tambah 5 ni gantikan dengan y pada equation kedua. Okey. X tambah 2. Okey, saya gantikan y dengan persamaan equation ketiga tadi. Persamaan ketiga. Jadi saya masukkan negatif 2x tambah 5. Jadi dah gantikan, dah masukkan ke dalam y. Kita tulis persamaan kedua. X tambah 2 dalam kurungan negatif 2x tambah 5 sama dengan 1. Negatif 2x tambah 5 ni kita dapat dari persamaan ketiga. Okey. Jadi kita expand x tambah 2 darab negatif 2x dapat berapa? Kita akan dapat negatif 4. Okey. Negatif 4x expand 2 darab 5 dapat 10 sama dengan 1. Okey, sekarang kita boleh selesaikan tak untuk dapatkan nilai x? Boleh, sebab hanya x sahaja unknown di dalam persamaan kita ni. Okey, x tolak 4x dapat berapa? Dapat negatif 3x. 10 ke sebelah, kita akan dapat 1 negatif 10. Jadi negatif 3x sama dengan 1 tolak 10, negatif 9. X sama dengan negatif 9 bahagi negatif 3. Kita dapat negatif bahagi negatif dapat positif. 9 bahagi 3, kita dapat 3. Jadi step yang seterusnya, kita dah dapat nilai x. Step yang ketiga ni, untuk kita dapatkan nilai x. X adalah bersamaan dengan 3. Jadi step yang keempat pula, masukkan nilai x ke dalam persamaan ketiga kita. Jadi kita tulis persamaan ketiga kita. Persamaan ketiga y bersamaan dengan negatif
2x tambah 5. Okey, masukkan nilai x, y bersamaan dengan negatif 2. Nilai x kita dapat tadi berapa? Nilai x kita dapat tadi adalah x bersamaan dengan 3. Jadi kita gantikan x dengan 3 tambah 5. Jadi y akan bersamaan dengan negatif 2 darab 3, negatif 6 tambah 5. Jadi y bersamaan dengan negatif 6 tambah 5, kita dapat negatif 1. Dan kita dah dapat nilai bagi y. Okey, seterusnya step yang terakhir. Buat kesimpulan. Titik persilangan ialah berapa? X, Y. Okay? Koordinat bagi titik persilangan kita adalah X, Y. Jadi X kita adalah 3. Y kita adalah negatif 1. Jadi ini adalah titik persilangan bagi kedua-dua garis lurus yang diberi.